والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذن أكرمك وإذن والله نرميهم بحرب. Baik, masih lagi dalam perbicaraan nawasibul mudhari', amal-amal yang menasabkan fi'il mudhari'. Selepas musannif rahimahullah sebutkan apa yang merofakkan fi'il mudhari' dan khilaf, dan musannif rahimahullah sebutkan khilaf. Musannif sebutkan 4 kaul, 4 ara', apa yang merofakkan fi'il mudhari'. Kemudian musannif iringi pula dengan apa yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan dia sebut di sini ada 4 lah. Ada 4. Dan ummul babnya adalah an. Tapi musannif rahimahullah dia takhirkan perbicaraan an disebabkan tulul kalam, panjangnya perbahasan an. Jadi dia takhirkan dan dimulakan dengan lan. Sebab lan ni mulazimatun linnasbi. Dia melazimi akan nasab. Sebab dia menasabkan tanpa ada syarat berbanding dengan amal-amal yang lain. Jadi apa-apa pun perlu ingatlah nota yang kita dah bagi sebelum ni, yang mana nawasibul mudhari' kita sebutkan terbahagi kepada kepada 2. Ma yang sibu min nafsihi, ma yang sibu bi an mudmarah. Bagi pada 2. Nawas kita semua kita akan masuk dalam ni, tapi cuma susunan dia tu kena kita kena susun bagi mudah. Kena susun bagi mudah. Sebab dia ada campur masalah-masalah yang baru dan sebagainya. Cuma yang perlu diingat dulu, nawasibul mudhari' terbagi kepada 2. Satu, apa yang menasabkan dengan sendiri, iaitu 4 itulah an, lan, izan dengan kai. Jadi 4 yang menasabkan dengan sendiri. Satu lagi ma yang sibu bi an mutmarah. Satu lagi apa yang menasabkan dengan an mutmarah. Ini bahagian yang kedua dan dia terbahagi kepada 2. Jawaz dengan wujub. Jawaz dengan wujub. Dan musannif rahimahullah pun dia akan sebutkan masalah-masalah ni. Masalah an mutmarah jawazan dan an mutmarah wujuban. Kita akan masuk. Semua perbincangan kita masih lagi pada bahagian yang pertama, ma yansibul mudhari' bi nafsihi. Ma yansibul mudhari' bi nafsihi, dan kita dah ambil 3. Kita dah ambil 2. Kita dah sebutkan apa dia? Lan dan juga kai. Lan beramal tanpa ada syarat. Adapun kai dia disyaratkan didahului oleh lam. Didahului oleh lam. Lafzan atau takdiran. Pada lafaz memang ada lam ataupun pada takdir. Ini dengan diniatkan sahaja. Baik. Jadi kalau tidak ada lam dan tidak pula diniatkan, maka kai di situ adalah kai huruf jar yang memberi faedah ta'lil. Makna dia sama dengan lam huruf jar, dan dia juga adalah huruf jar. Baik. Jadi masuk yang ketiga, iaitu amal nasab yang ketiga yang menasabkan dengan sendiri, iaitu izan. Kalau itu kita buat nawasibul mudhari' bagi pada 2.
nawasibu al mudhari'. Yang dua, yang pertama ma yansibu binafsihi. Betul. Yang kedua ma yansibu bi an mudmarah. An mudmarah ni pula bagi pula kedua jawazan dan wujuban. Ini kita bahas nanti. Kita nak bahaskan yang pertama, iaitu ma yansibu binafsihi. Sebab pembicaraan pun banyak. Baik. Yang pertama yang kita dah ambil lan, dan yang kedua kai, dan yang ketiga izan, yang keempat an. Di yang ketiga izan. Tapi syarat dia ada harfu nasbin wa jawabin wa jaza. Izan ni, tapi nak beramal dia ada syarat. Untuk izan ni beramal, menasabkan fi'il mudhari' ada syarat. Ada 3 syarat. Baik. Disebut dalam matan wa bi idzan. Maksudnya wa yunsabu al-mudhari' itu bi idzan. Itu disebut wa yunsabu bilan. Wa bikai al-masdariyah wa bi idzan. Wa bi idzan, hal keadaan idzan tu musaddaratan. Musaddaratan maknanya dia berada di awal kalam, awal jumlatu al-jawab. Itu syarat yang pertama kita akan tulis. Wa huwa, dan iaitu wa huwa tu fi'il mudhari'. Wa huwa dan fi'il mudhari' itu mustaqbalun. Maknanya fi'il mudhari' itu yadullu ala al-istiqbal, menunjukkan atas benda yang akan datang, bukan yang menunjukkan waktu sekarang. Muttasilun, sama ada berhubung. Muttasil maknanya tidak diceraikan antara izan dan fi'il mudhari' itu, tidak diceraikan oleh apa-apa sesuatu. Muttasilun dia berhubung. Au munfasilun bi qasam, ataupun diceraikan izan dengan fi'il mudhari' itu, di tengah-tengah dia ada penceraian, iaitu penceraian tersebut adalah qasam, pun tak apa, boleh. Au munfasilun bi qasamin. Jadi itu ada tiga syarat. Disebut dalam matan ada tiga syarat. Kita tulis. Yakunul mudhari'u ba'daha mansuban bi syurut al-atiyah. Yang pertama, antakuna idza ataupun antaqa'a, ataupun antakuna, ataupun taqa'a boleh. Antakuna idza fi sadri jumlatil jawab. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna al-mudhari'u al-waqi'u ba'daha dalan ala istiqbal. Syarat yang ketiga, la yufsal bainaha
baina al-mudhari' Allah hasilun ghair al-qasam. Ini tiga syarat untuk izan beramal menasabkan fi'il mudhari'. Yakunul mudhari'u ba'daha ba'da izan mansuban bi syurutil atiyah. Fi'il mudhari' selepas izan ini akan dinasabkan dengan syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, antakuna izan fi sadri jumlatil jawab. Izan ni berada di hadapan jumlah jawab. Sebab kita faham dah, izan ni dia harfu jawabi wa jaza. Maknanya dia mesti didahului oleh satu perkataan yang lain. Ada perkataan yang lain. Baik. Contohnya apa? Kau ada bagi contoh dah ni. Contohnya ada sahabat kita bagi tahu dia akan ziarahi kita. Azuruka ghadan. Lepas tu kita pun cakap idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Jadi perkataan idzan di sini dia merupakan jawab bagi perkataan yang disebut sebelum ni. Contoh ada seorang bagi tahu kat ana, dia cakap azuruka ghadan. Aku akan ziarah kamu esok. Jadi anak cakap dia idzan ukrimaka. Jadi idzan di sini dinamakan apa? Harfu. Satu dia harfu nasbin sebab dia menasabkan fi'il mudhari'. Dan dia merupakan huruf jawab bagi perkataan ni azuruka dan jazak bagi perbuatan orang ni. Dia kata aku akan ziarah kamu esok. Jadi sebagai jazak dia ukrimaka. Idzan ukrimaka. Yang dia mestilah berada di hadapan jumlah jawab. Ini jumlah jawab. Ini jumlah yang dicakap sebelum dia. Jadi jumlah jawab dia awal-awal sekali. Ini syarat yang pertama, an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Yang kedua, an yakuna al-mudhari'ul waqi'u ba'daha. Ini fi'il mudhari' yang jatuh selepas izan, yang berlaku yang ada selepas izan ni dalan ala istiqbal. Dia menunjukkan atas makna istiqbal. Idzan ukrimaka. Ikram ni berlaku sekarang ke akan datang? Akan datang. Jadi dia menunjukkan atas makna istiqbal. Adapun kalau satu perkataan yang tidak menunjukkan atas makna istiqbal, dia menunjukkan atas makna sekarang, hal. Dia tidak menasabkan. Contohnya Asyik kata, dia kata anak uhibbuka. Dia kata anak uhibbuka. Betul dia kata idzan azunnuka shadiqan. Waktu ni idzan azunnuka, idzan tak lagi menasabkan fi'il mudhari', walaupun dia berada di sadri jumlatil jawab. Sebab azunnu ni sekarang. Hasyim bagi tahu sekarang, dia kata aku kata anak uhibbuka. Jadi aku kata maknanya apa ni sekarang ni aku sangkakan kamu ni adalah orang yang benar dalam perkataan kamu. Bukannya maksud dia macam tu nanti apa ni kamu betul. Sekarang ni tak betul. Tak, bukan macam tu maksud dia. Maksud dia idzan azunnuka shadiqan. Sekarang ni aku sangka kamu ni benar, orang yang benar. Waktu sekarang. Yang perbuat makna azunnu ni sekarang ni berlaku sekarang, bukan menunjukkan istiqbal. Jadi idzan ni tidak menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Sebab fi'il mudhari' dia la yadullu ala al-istiqbal, tapi yadullu ala al-hal. Dia syarat dia mesti yadullu ala al-istiqbal. Contohnya ukrimaka ni, ukrimaka bukan waktu sekarang, waktu akan
datang. Ukri makan ni akan berlaku bila dia datang esok. Jadi esok menunjukkan ada istiqbal. Ini syarat yang kedua. Fi'il mudhari' selepas dia mestilah yang dulu ala istiqbal. Yang ketiga, alla yafsila bainaha, tidak menceraikan antara idzan, bainaha baina idzan wa bainal mudhari', dan antara fi'il mudhari' itu tidak ada penceraian. Tidak ada penceraian oleh fasilun, ni fa'il bagi yafsil. Tidak ada penceraian di antara idzan dan ukri dan juga fi'il mudhari' selepas dia. Kecuali qasam. Kecuali qasam. Idzan wallahi ukrimaka. Itu boleh. Kalau nak cakap idzan wallahi ukrimaka. Idzan wallahi ukrimaka. Jadi di sini ada penceraian di antara idzan dan ukrimaka. Tapi penceraian ni qasam. Bila penceraian ni qasam, maka dia tidak bagi mudarat pada idzan daripada beramal. Tapi ni yang disebutlah, kalau kita tengok itu dalam matan Jurumiyah apa? Dia ada tambah lagi kan. Ada nida. Lepas tu ada nahi. Baik, jadi sini ana tulis ghairul qasam saja. Kalau sebelum ni ada tambahan lagi anida ataupun la an-nafiyah. Di sisi musannaf ni hanya qasam. Sebab tu dalam matan disebut apa? Disebut dalam matan wa bi idzan musaddaratan, dan dengan idzan yang fi'il mudhari' tu dinasakkan dengan idzan, hal keadaan idzan tu musaddaratan, ini berada di awal jumlah jawab, awal kalam jumlah jawab, wa huwa, dan iaitu fi'il mudhari' itu mustaqbalun. Fi'il mudhari' itu yadullu ala al-istiqbal. Muttasilun, berhubung dengan idzan, atau munfasilun, ataupun tidak berhubung dengan idzan tapi bercerai dengan idzan bi qasam. Yang menceraikan tu adalah qasam. Itu tiga-tiga ayat pendek ni, tapi merujuk kepada tiga syarat yang kita sebut ni. Hadza sya'nul matni. Nahwu idzan ukrimaka wa idzan wallahi narmiyahum biharbin. Ni maknanya sebelum ni ada satu perkataan yang disebut kepada dia. Jadi dia kata idzan ukrimaka. Ini sebagai jawab dan juga jazab. Ini pun sama juga, idzan wallahi narmiyahum biharbin. Qala syarih rahimahullah, an-nasibu salisu idzan wa hiya harfu jawabin wa jawazin inda sibawaih. Dan idzan ni, wahia idzan ni huruf jawab dan juga huruf jawab, huruf jazak inda sibawaih. Wa qala asy-Shalubin hiya kadzalik fi kulli mawdhi'in. Nanti antum akan tengok di depan ni apa beza harfu jawab dengan harfu jawab sahaja dengan harfu jawab wa jazak. Wa qala Shalubin, kata Shalubin, hiya yani idzan tersebut kadzalik. Ini seperti mana yang disebut oleh Sibawih, iaitu harfu jawabin wa jazak. Fi kulli mawdhi'in, pada semua tempat. Pada semua tempat. Wa qala al-Farisi fil aksar, yakni pada kebanyakan tempat. Ai fi aksari fi aksaril mawadhi', pada kebanyakan tempat, bukan semua tempat. Sebab nanti ada tempat-tempat lain yang idzan ni bukan harfu jazain tapi harfu jawab sahaja. Wa qad tatamahhadu lil jawab. Dia kata fil aksar, dan terkadang tatamahhadu lil jawab. Dia idzan ni dia jadi semata-mata untuk jawab. Terkadang waqad tatamahhadu idzan ni jadi idzan ni semata-mata untuk jawab. Dalilnya apa? Bidalili annahu yuqal uhibbuka, dengan dalil bahawa dikatakan yuqal uhibbuka, seorang ni bagi tahu kata uhibbuka, fatakulu, kemudian kamu kata idzan azunnuka shadiqan. Kalau macam tu aku rasa kamu ni benar pada perkataan kamu. Benar tu benar pada waktu sekarang. Bukannya kalau macam tu nanti kamu benar, sekarang ni kamu tipu. Tak ada macam tu. Maknanya sekarang ni.
idzan azunnuka shadiqan id la mujazata biha huna. Di sini tidak ada mujazah, tidak ada jaza. Mana ada jaza apa? Ada tak dapat apa? Apa ni, dapat ikram ke ataupun dapat bagi benda ke? Tak ada. Macam tadi dia kata aku nak ziarah kamu. Lepas tu jaza bagi ziarah tu dapat ikram. Jadi ikram tu jaza, jawab dan juga jaza. Tapi di sini tidak ada jaza. Cuma ada jawab sahaja. Jadi tidak ada mujazah biha biizan di sini. Wa inna ma takunu nasibatan bi salasati syurut. Hanya saja takunu izan tu menasabkan, adalah izan tu menasabkan dengan 3 syarat. Al-awwal an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Izan tersebut dia jatuh berlaku di permulaan kalam. Ini permulaan jawab. Permulaan jawab. Permulaan kalam jawab itulah. Falau qulta Zaidun idzan qulta ukrimuhu birraf'i. Contohlah macam tadi juga, apa ni, ada orang bagi tahu ana, kata Zaid nak ziarah apa ni, Zaid nak ziarah kamu esok. Lepas tu ana kata Zaidun idzan ukrimuhu. Sebab nak mulakan perkataan dengan Zaid. Jadi izan ni tak duduk di hadapan kalam. Lam taqa fi sadril kalam. Yang sadrul kalam apa dia? Zaid. Macam tadi yang nak kata izan ukrimahu. Itu tak apa. Ada orang bagi tahu kata Zaid nak ziarah kamu esok, nak kata izan ukrimahu. Tapi bila nak kata Zaid izan ukrimuhu, sebab dia tidak lagi berada di awal kalam. Itu kata musannif rahimahullah, kata syarah, antakuna waqi'atan fi sadri kalam. Falau qulta, tafri'nya, maka kalau kamu kata Zaidun izan, maka kamu kata ukrimuhu birraf'i, dengan rafah, bukan lagi dengan nasab. Asani, syarat yang kedua, asyartus tsani an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Bahwasanya fi'il selepas dia tu menunjukkan atas mustaqbal. Falau haddatsaka syakhsun bihadisin, maka kalaulah menceritakan kepada kamu oleh seseorang dengan satu cerita, fakulta, kemudian kamu kata idzan tasduku, rafa'ta. Idzan tasduku, rafa'ta, li'anna al-murada bihi al-hal. Kerana murad dengan apa ni, dengan fi'il mudhari' tasduku tu adalah sekarang ni. Dia cerita satu cerita, hang cakap betul ni, hang tak tipu. Idzan tasduku, macam tu hang cakap betul. Cerita kata macam tu hang cakap betul ni, hang tak tipu. Maksudnya apa? Sekarang ni. Jadi bila masuk dia hal sekarang, maka dia tidak menasabkan. Maka kita rafa' idzan tasduku. Jadi tasduku di sini hanya harfu jawab sahaja. Izan di sini hanya jadi harfu jawab, bukan harfu jaza. Itu kata Al-Farisi fil aksar. Fil aksar, fil aksaril mawadhi'. Syarat yang ketiga, alla yufsala bainaha bifasilin ghairil qasam. Alla yufsala, kalau pakai yufsala ada ba, yufsala bifasilin. Tadi tak ada pakai yufsala, pakai bina fa'il. Yafsilu fasilun. Yang ketiga, alla yufsala bainahuma. Bainahuma, huma tu kena pada izan dengan fi'il mudhari'. Bahawa tidak diceraikan di antara izan dan fi'il mudhari' itu dengan satu pemisah selain daripada qasam. Sepemisah yang lain daripada qasam. Kalau pemisah itu adalah qasam, tidak ada masalah. Nahwu idzan ukrimaka wa idzan wallahi ukrimaka. Itu semua ya qasam, tak ada masalah. Wa qala syair idzan wallahi narmiyahum biharbin tushibu tifla min qablil mashibi. Idzan wallahi narmiyahum. Ini ada syair yang mana izan dan juga fi'il mudhari' dia dipisahkan dengan qasam, dan fi'il mudhari' ini masih lagi dinasabkan.
Ni dalil dengan syair. Yang kata izan wallahi narmiyahum. Ada yang menasabkan narmiyahum tu apa? Izan tu. Ada pemisah tak apa? Ada pemisah. Walau qulta idzan ya Zaidu qulta ukrimuka birraf'i. Nampak? Di sisi apa ni Ibnu Hisham, apa kalau dipisahkan dengan nida tak boleh. Semua yang kita mengaji itu dalam Ajrumiyah syarah apa Syekh Muhammad Muhyiddin Tuhfatus Saniyah, dia sebut apa? Nida boleh. Nida dengan la an-nafiyah. Di sini ada khilaf lah. Di sisi apa ni Syekh Ibnu Hisham, kalau dipisahkan dengan nida, waktu tu fi'il mudhari' tidak lagi dinasabkan, dirafa'kan. Waktu tu dia dirafa'kan. Wa kadza idza qulta idzan fid dari ukrimuka. Ni pun ada pemisah lain lah. Idzan fid dari ukrimuka. Ada pemisah antara izan dengan ukrimuka tu fidda. Wa idzan yaumal jumu'ati ukrimuka. Kullu dzalika bi raf'i. Azuruka yaumal jumu'ah. Aku akan ziarah kamu pada hari Jumaat. Idzan yaumal jumu'ati ukrimuka. Sebab kita dah pisahkan izan dengan ukrimuka tu, maka dengan yaumal jumu'ah, maka ukrimuka tu dirafa'kan, bukan lagi dinasabkan. Tapi kalau dia kata izan ukrimaka yaumal jumu'ah, tu dia akan jadi nasab. Sebab yaumal jumu'ah kita tak letakkan di tengah-tengah, tapi kita letak di hujung. Baik, habis perbicaraan izan. Jadi tinggal satu lagi iaitu an al-masdariyah. An al-masdariyah. Qala al-musannif rahimahullah wa bi an al-masdariyah. Yani dan dinasabkan fi'il mudhari' itu dengan an al-masdariyah. Zahiratan, yang apa ni zahiratan, keadaan al-masdariyah tu zahir, ada disebut. Nahwu an yaghfira li ma lam tusbaq bi ilmin. Nahwu alima an sayakunu minkum marda. Selama mana tidak didahului dengan ilmin, ay ma yadullu alal ilmi, apa yang menunjukkan alal yaqin. Fa in subiqat bi dhannin fa wajhan. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Boleh juga wa hasibu alla takunu fitnatun. Ini kita akan syarah nanti. Payah sikit sebab dia dalam matan ni semua dia bubuh semua masalah-masalah ni gabung sekali. Jadi kita mungkin tak baca matan, kita baca syarah, lepas tu kita ulang balik pada matan. Cuma kita baca lalu je. Wa hasibu alla takuna fitnatun wa mutmaratan, atau pada zahiratan wa mutmaratan, dan dinasabkan dengan an masdariyah yang diidmarkan, yang diniatkan. Diniatkan tu pula jawazan, ay idmaran jaizan. Ba'da atifin masbukin bismin khalisin. Selepas huruf ataf yang didahului dengan isim yang khalis, maknanya isim yang tidak ditakwilkan dengan fa'il. Seperti walubsu aba'atin wa taqarra aini. Satu, wa ba'da lam, dan selepas lam. Nahu litubayyina linnas. Waktu ni an, di sini nak sebut tentang an mutmarah, ada dua tempat. Kita mengaji sebelum ni satu tempat kan, an mutmarah jawazan. Di sini kita akan tengok lagi satu tempat, an mutmarah jawazan. Kecuali fi nahwi li alla ya'lama wa li alla yakuna linnas fatazharu la ghairu. Kecuali pada umpama li alla ya'lam, li alla yakuna linnas, yakni pada an yang kemudian datang selepas dia lam nafi. Waktu ni an kena zahir. Nanti kita akan tengoklah tempat yang wajib zahir, tempat yang tak boleh tak zahir, ataupun apa ni wajib idmar dan sebagainya. Itu kita akan masuk di depan. Nanti ni cuma lalu matan saja. Fatazharu la ghairuhu, maka zahir an tidak lain. Wa nahwi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum fatutmaru la ghairu. Ni masuk dalam sini nak sebut tentang an yang wajib didhamirkan pula.
itulah dia sebut tu kan, jawaz dengan wujub. Jawaz ada satu tempat kita mengaji itu kan, la mukai. Di sini ada, nanti kita akan tengok satu lagi tempat, ada tambahan satu lagi tempat. Cuma dalam ni, dalam matan dia terus sebut macam tu je, kita yang kena bagi-bagi sendiri. Fatutmaru la ghairu ka idmariha ay ka idmarian ba'da hatta, seperti mana kita sembunyikan an selepas hatta. Iza kana mustaqbalan, jika hatta tu menunjukkan apa ni, iza kana mustaqbalan. Kita tengok nanti. Nau hatta yarji'a ilaina Musa, jika fi'il mudhari' selepas tu mustaq menunjukkan menunjukkan atas istiqbal. Hatta yarji'a ilaina Musa. Wa ba'da au allati bi ma'na ila, nahwu la astashilanna su'ba au udrikal muna, au allati bi ma'na illa. Ni semua kita mengaji dah. Au ada dua makna, hatta ada dua makna dalam jurumiyah. Au udrikal muna au allati bi ma'na illa, nahwu wa kuntu idza ghamartu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Fatu wa ba'da fa as-sababiyyah aw wawil ma'iyyah. Hal keadaan kedua-dua ni masbuqataini bi nafyin mahdin aw talabin bil fi'li. Ini masalah jawab 9. Jawab 9. Ingat tak Man? Jawab 9 lah. Mur wa da'wan hawasal, apa semua tu. Apa ni, wa'rid li haddihimu, yang satu bait tu dia kumpulkan 9 apa ni tolak tu. Nahwu la yuqda alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirin wa la tabghaw fihi fayahilla wa la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jadi dalam matan ni saja ada beberapa masail yang kita akan apa ni bahagi-bahagikan lah. Cuma pada malam ni kita nak tengok anwa' an, jenis-jenis an. Anwa' an. Yang pertama an al-mufassirah. Yang kedua an al-zaidah. Dan yang ketiga an al-masdariyah. Ini antara anwa' an yang disebut dalam ni. Ada an al-mufassirah, ada an az-zaidah, dan ada an apa ni al-masdariyah. Nanti kita tengok ada halat bagi an masdariyah pada 3 hal pula. Yang pertama kita akan tengok an al-mufassirah. Jadi disyaratkan pada an al-mufassirah ni ada tiga syarat. Jadi yang menasakkan al-masdariyah itulah, tapi sebab disebutkan juga dalam ni al-mufassirah dan al-zaidah, jadi kita akan tengok juga. Baik. Jadi disyaratkan padanya tiga syarat an al-mufassirah. Yang pertama,
Contoh lagi ya. Tengok bawah tu nombor 3 tu. Mana tu yang ambil sini ya. Yang ni yang nak baca dulu. Yang pertama, disyaratkan pada an mufassirah ni tiga syarat. Dan 3 syarat tu tapi an mufassirah ni dia tidak menasabkan. An mufassirah dia tak menasabkan. Baik, tapi disyaratkan pada al-mufassirah ni tiga syarat. Yang pertama, an tasbiqaha jumlatun, bahawa didahului akan an. Ini ada an didahului sebelumnya jumlah yang menunjukkan tadullu ala makna al-qaul. Yang jumlah tersebut tadullu ala makna al-qaul. Contohnya, katabtu ilaihi ankum. Katabtu ilaihi ankum. Pada kataba, ada pada kataba tu makna qaul, makna qala. Seolah-olah ana cakap qultu ilaihi kum. Faham tak? Seolah-olah anda cakap qultu ilaihi kum. Tapi anda kata katabtu ilaihi an kum. Jadi an ni nak tafsirkan jumlah di belakang. Dia an dia mufassirah, an dia mentafsirkan jumlah di belakang. Dia menimbulkan katabtu ilaihi. Dia tulis apa? Dia tulis kata suruh berdiri, kum. Katabtu ilaihi an kum. Jadi syaratnya sebelum an ni dia didahului oleh jumlah, yang jumlah tu menunjukkan ala makna al-qaul. Di sini katabtu, ataupun selain daripada katabtu yang ada makna qaul, duna hurufihi, bukan huruf qaul, bukan huruf dia. Huruf qaul ni lah qala, yaqulu, itu huruf qaul, tapi bukan huruf dia. Yang ni fi'il, dia ada makna qaul. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antatiya ba'daha jumlah, datang selepas an jumlah. Datang selepas an tu jumlah. Kum ni jumlah, fa'il dan juga fa'il. Kum asal dia kum anta. Adapun kalau kita nak tafsirkan mufrad, dalam tu dia sebut ishtara itu asjadan. Lepas tu kita nak tafsirkan mana asjad. Apa makna asjad? Ai mana asjad? Zahaban. Ai zahaban. Waktu ni kalau kita nak tafsirkan mufrad bukan jumlah, waktu tu kita gunakan an. Kita tak perlu gunakan an. An kita nak tafsirkan jumlah. Faham tak? An kita nak tafsirkan satu jumlah. Jadi katabtu ilaihi, apa yang dia tulis? Jumlah. Apa yang dia disebutkan? Itu satu jumlah. Jadi nak tafsirkan jumlah maka boleh digunakan an. Iaitu ankum. Lepas tu an selepas dia jumlah. Adapun kalau kita nak tafsirkan satu bukan jumlah, iaitu mufrad, maka tak didatangkan dengan an, tapi didatangkan dengan ai tafsiriyah.
An ai tafsiriyah, ai zahaban. Jadi kalau dalam baca kitab-kitab banyak sangat jumpa ai. Terutama kitab-kitab fiqh, ai maksud dia. Ai apa dia? Dan ai itu, dan apa selepas ai, dia akan ikut dia punya apa ni, i'rab yang sebelum ai. Maksudnya ikut apa yang dia nak ditafsirkan. Dia jadi badan. Contohnya mana cakap Ja'a akhuka ai Zaidun. So apa Zaidun? Apa Zaidun? Sebab dia jadi badan bagi akhuka. Kita nak tafsirkan akhu, iaitu saudara kamu. Ra'a itu akhuka ai Zaid dan. Siapa Zaidan? Sebab dia tafsir bagi akhuka. Dia akan ikut sana. Dia akan ikut sebelum ai. Marar tu bi akhika ai Zaidi. Dia ni apa ni Zaidi? Dia ni sebagai tafsiran bagi akhika. Jadi akhika bagi bawah apa ni, dia mahfuz ataupun majrur, maka Zaid pun jadi majrur. Dia ikut juga. Jadi kalau ada baca kitab macam itulah nak baca dah. Selepas ayat tu tengok ayat tu dia tafsir bagi kalimah apa. Maksudnya tafsir bagi sebelum dia lah. Jadi tafsir dia akan ikut yang mufassar, apa yang ditafsirkan. Kalau apa yang ditafsirkan tu tempat rafa', jadi selepas ayat pun rafa'. Yang ditafsirkan tu nasab, selepas ayat pun nasab. Yang ditafsirkan tu khafat, selepas dia pun khafat juga. Mau nak bagi tahu kat sini berkenaan dengan kalau nak tafsirkan bukan jumlah iaitu mufrad, maka tak didatangkan dengan an. Itu syarat dia, an ta'tiya ba'daha jumlah. Yang ketiga, alla yadkhula alaihi harfu jarrin, dan tidak dimasuki atas an tersebut, tidak dimasuki huruf jar. Tidak dimasuki huruf jar. Contoh contoh ni, katabtu ilaihi bi an hum. Katabtu ilaihi bi an hum, sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Syaratnya mesti tak masuk ba. Bukan ba je lah, huruf jar. Tidak dimasuki huruf jar. Sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Maknanya pada zahirnya tak ada, tapi kita niatkan ada huruf jar. Okey. Bila diniatkan ada huruf jar, waktu tu an jadi an masdariyah, bukan an tafsiriyah lagi. Bukan an mufassirah. Kalau dimasuki huruf jar, an di sini bukan lagi an mufassirah, tetapi jadi an masdariyah. Faham? Tengok dekat mana? Apa? Kita baca dulu dalam syarah. Kita masuk hamish bawah tu. Qala syarih rahimahullah, an-nasibur rabi'u an wa hiya ummul bab. Nasib apa ni, amil nasab yang keempat adalah an, dan dia adalah ummul bab. Kata ibu bab. Wa inna ma ukhirat fi dzikri lima qaddamnah. Sebab apa dia kata dia hanya saja ditakhirkan an di sini pada sebut kerana apa yang telah kami sebutkan, iaitu apa dia, litul kalam alaiha li aswali asalatiha fi nasbi amilat zahiratan wa mutmaratan. Dan kerana asalnya li asalatiha, asalnya an ni pada nasab, maka dia beramal pada ketika zahir dan pada ketika mutmar. Dia ummul ba, dan dialah asal pada nasab, iaitu an. Adapun yang lain tadi ada syarat. Contohnya kai ada syarat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, izan pun ada syarat. Adapun ummul ba, ibu, babnya adalah an ni. Dan kerana itulah dia beramal dalam keadaan mutmarah, apa ni, ada zahir ataupun mutmarah mudharah
zahirah, zahir ada disebut, ataupun mudmarah hanya diniatkan saja, tetap dia boleh beramal. Bi khilafi baqiyatin nawasibi, persalahan baki-baki amal nasab. Fala ta'malu illa zahiratan, maka baqiyatun nawasib tu la ta'malu illa zahiratan, tidak beramal kecuali zahiratan, dia tu zahir. Misalu i'maliha zahiratan qauluhu ta'ala wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati. Itu contoh dia, ada an tu zahir, wallazi atma'u an yaghfira. Jadi yaghfira mansub bi an. Ayat yang kedua, yuridullahu an yukhaffifa ankum, yukhaffifa mansub bi an. Nanti dia akan sebut tempat yang mudmarah pula. Ni dia nak bagi contoh yang i'maluha zahirah. Lepas tu kata syarah, wa qayyadtu an bil masdariyah ihtirazan minal mufassirah waz zaidah fa innahuma la yansibanil mudhari'ah. Dan aku kaitkan an tu dengan masdariyah. Aku kata an al masdariyah dalam matan. Sebab apa? Aku kaitkannya tu ihtirazan, kerana nak jaga daripada an mufassirah dan an az-zaidah. Maka sesungguhnya kedua-duanya, an mufassirah dan an zaidah ni la yansibani al-mudhari'ah. Kedua-dua ni tidak menasabkan fi'il mudhari'. Batu kata syarah, fal mufassiratu, yani fa an al-mufassiratu hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha ma'na al-qaul duna hurufihi. Nahu katabtu ilaihi an yaf'alu kaza idza aradta bihi ma'na ay. Nampak? An dengan makna ay. Maka tu salah satu syarat lah. Dia sebut satu syarat, kemudian muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin dia tambah lagi syarat, dua lagi syarat. Dalam syarah ni dia sebut fal mufassirah, an mufassirah tu didahului dengan jumlah, didahului dengan satu jumlah yang ada pada jumlah tersebut makna qaul. Makna qaul duna hurufi, dan bukan huruf qaul, makna sahaja. Contohnya katabtu ilaihi an yaf'alu kaza, bukan an yaf'ala. Sebab an di situ an dengan makna ai. Maksudnya aku tulis pada dia seolah-olah nak bagi tahu aku kata kepada dia buat benda ni. An yaf'alu kaza idza aradta bihi makna ai. Baik. Lepas tu tengok nombor 3 tu dia punya dalam hamish, yushtaratu fi an al-mufassirati salasatu syurutin. Al-awwal wa huwa alladhi dzakarahu al-muallif an tasbiqaha jumlatun dalatun ala ma'na al-qaul wa laysat mustamilatan ala hurufihi wa la muawwalatan bihi. Falau ji'ta bi jumlatin mustamilatin ala sarihil qaul lam tahtaj ila tafsirin. Maka kalau kamu datangkan dengan satu jumlah yang memang soreh dengan huruf-huruf qaul, huruf huruf qaul lah, sebut apa lagi noh, huruf qaul ala sarihil qaul, waktu tu lam tahtaj ila tafsir, waktu tu tak berhajat lagi kepada tafsir. Lianna sarihal qaul ghairu muhtajin litafsir, fatakunul jumlatu ba'daha maf'ulan bihi wa la yu'ta bi an. Ya. Kalau dia kata qultu lahu, lepas tu dia sebut jumlah. Jadi jumlah tu jadi maf'ulul qaul. Tak perlu lagi didatangkan dengan, dia kata tak perlu lagi didatangkan dengan an kalau didatangkan dengan sarihul qaul. Wasani an tata'akhkhara anha jumlatun. An tata'akhkhara, bahawa an tata'akhkhara ni syarat yang kedua tadilah. Yani an ta'tiya ba'daha jumlatun. Ni nak sebut macam mana? Ini datang selepas an tu ada jumlah, datang jumlah, bukannya mufrad. Falau annaka ji'ta bi jumlatin mustamilatin ala mufradin yahtaju ila tafsir, maka kalau kamu datangkan satu jumlah yang merangkumi ala mufrad, yang merangkumi ala mufrad yang berhajat kepada tafsir. Waktu tu summa aradta an tufassira hadzal mufrada bi mufradin, kemudian kamu nak terangkan, nak tafsirkan mufrad ni dengan satu mufrad yang lain. Contohnya tadi ishtaraitu asjadan. Asjadan tu mufrad. Jadi kita nak tafsirkan asjadan ni dengan satu perkataan
mufrad yang lain. Waktu tu lam ta'ti bi an al-mufassirah. Kamu tak perlu datangkan dengan al-mufassirah. Bal taji'u bi ay. Fatakulu masalan ishtaraitu asjadan ay zahaban. Wasalisu alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin lafzan aw takdiran. Fa in taqaddama 'alaiha harfu jarrin fil lafzi nahu katabtu ilaihi bi ankum aw fit takdir nahu an taqula katabtu ilaihi ankum wa anta tanwil ba kanat an hina idzin masdariyatan la mufassiratan. Lepas tu dia kata wal aksaru an takuna an al mufassiratu mufassiratan li maf'ulin bihi mahdzuf. Kebanyakan an mufassirah ni dia mentafsirkan bagi maf'ul bihi yang mahzuf. Nahu qaulihi ta'ala wa nadainahu ay ya Ibrahim. Wa nadainahu ay ya Ibrahim. Tu nak tafsirkan maf'ul bihi bagi nadainahu tapi dihazafkan. Wa nahu qaulika katabtu ilaihi an yaf'alu birraf'i yaf'alu wa rubbama fassarta maf'ulan bihi madhkuran. Jadi katabtu ilaihi. Katabtu ilaihi apa? Tak sebut. Jadi dia nak tafsirkan maf'ulun bihi yang dihazafkan tu didatangkan dengan an. An yaf'alu. Maksudnya dia tulis suruh orang tu buat. Dan terkadang an tersebut rubbama fassarat. Dan terkadang an ni dia mentafsirkan maf'ulan bihi yang disebutkan. Kadang-kadang yang kebanyakannya dia menerangkan, dia mentafsirkan maf'ul bihi yang dihazafkan. Tapi terkadang dia menerangkan juga maf'ul bihi yang disebut. Nahu qaulihi ta'ala idza auhayna ila ummika ma yuha ani qadhifihi fit tabuti faqadhifihi fil yam. Idza auhayna ila ummika ma yuha. Sebut dah. Dah sebut dah id auhayna ila ummika ma yuha, apa yang diwahyukan. Dah sebut dah maf'ul bihi. Lepas tu nak dia tafsir lagi maf'ul bihi yang disebutkan tu. Apa ma yuha tu? An ikzifi. An ikzifi. Jadi an tu bukan an masdariyah. Nanti jangan terkejutlah jumpa macam mana an boleh masuk dekat. Hari tu ngaji an masuk kat fi'il mudhari', tiba-tiba an ada masuk dekat fi'il fi'il amal lah ataupun selain daripada tu. Cuba cari, boleh jadi dia zaidah, boleh jadi dia mufassirah. Yang kedua, anwa'an, nau'an yang kedua, an az-zaidah. Ada 3 tempat. Kedua, ini mudah je. Ingat tempat-tempat ni lah.
Yang nauk yang kedua daripada anwa' an adalah an az-zaidah. Dan sini ada 3 tempat bagi an az-zaidah. Ini mudahlah kena ingat tempat ni. Tempat-tempat an zaidah. Yang pertama ba'da lamma al-hiniyah ataupun al-waqtiyah. Contohnya ayat Quran ni lah, misalnya falamma an ja'al bashir. Falamma an ja'al bashir. Falamma ja'al bashir. Bagi pada takkid lagi lah, falamma an ja'al bashir. Ayat dia alqahu ala wajhihi fartadda basira. Tu ayat lebih dia ada tulis bahagiannya. Falamma an ja'al bashir. Jadi an di sini zaidah. Selepas lamma al-hiniyah ataupun al-waqtiyah. Jadi itulah lamma al-hiniyah. Yang kedua bainal qasam walau. An tu diduduk antara qasam, sumpah dan juga lau. Selepas qasam tu ada lau. Jadi di tengah-tengah tu ada an. Contohnya uqsimu billah. Ada tahu. Uqsimu billah. Uqsimu billah allau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Uqsimu billah allau. Ada an lepas tu lau. Jadi ni sumpah, antara sumpah dan juga lau. Tengah-tengah dia ada an. An di sini an az-zaidah. Uqsimu billah allau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Aku bersumpah demi Allah, kalaulah Zaid datang aku akan muliakan dia. Baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bainal kaf allati hiya harful jar wa majruriha. Di antara kaf huruf jar dan antara majrur dia. Kan kaf dia menjarkan isim selepas dia. Jadi antara kaf dan isim selepas dia majrur itu ada an. Ra'aitu, contohnya ra'aitu sufunan fil bahri ka'an jibalin. Aku lihat sufun apa? Kapal-kapal di laut seperti jibal, seperti apa ni, gunung. Ka'an. Ni duduk tengah-tengah. Ni kaf huruf jar. Ini isim majrur. Ni an. Ka'an jibali. Jadi kalau jumpa dia selepas tu selepas dia isim majrur dia ada an. Sebelum dia ada an, maka an di situ an az-zaidah. Baik, baca yang syarah punya. Sambung tadi wa qayyadtu an bil masdariyah ihtirazan minal mufassirah waz zaidah fa innahuma la yansibanil mudhari'a fal mufassiratu hiyal masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qawli duna hurufihi nahu katabtu ilahi an yaf'alu kadza idza aradta bihi ma'na ay. Yang lepas tu waz zaidah waz zaidah hiyal waqi'atu bainal qasami walau nahu uqsimu billahi allau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Dia sebut satu tempat je. Kemudian apa ni, Syekh Muhammad Muhyiddin Muhaqqiq ni tambah lagi. Dia buat nombor 1 tu kat hamish, wa min syawahidi zalika qaulu syair fa uqsimu allawil taqaina wa antumu lakana lakum yawmun minasyarri mudlimu fa uqsimu allaw. Fa uqsimu allaw. Hadza wa qad zidat an fi mawadi'a ukhra. Fi mawadi'a ukhra ghairi ma dzakarahu al-muallif huna. Faminha bainal kaf allati hiya harfu jarrin wa majruriha. Antaranya antara tempat-tempat yang lain yang apa ni, antara tempat-tempat yang lain an zaidah ni ada antara kaf yang ianya huruf jar dan antara dan majrurnya. Kama fi nahwu qauli syair ka'an dhabyatin ta'tu ila warikis salam. Ka'an dhabyatin, kaf huruf jar, patu dhabyatin majrur dia, tengah-tengah ada an. Fi man rawahu bi jarri dhabyah. Pada fi man rawahu bi jarri dhabyah. Wa sayatil baitu masyruhan raqam 60. Wa minha wa minal mawadi' wa min mawadi' al-zaidah wa al-waqi'ah, yani an al-waqi'atu ba'da lamma al-waqtiyah. An
yang jatuh selepas lama al-waqtiyah, al-hiniyah. Al-waqtiyah ataupun al-hiniyah. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Habis. Kemudian kata syarah lagi, washtarattu alla tusbaqal masdariyatu bi'ilmin mutlaqa wala bidhannin fi ahadil wajhain ihtirazan 'anil mukhaffafah minat thaqilah. Kemudian dalam matan dia sebut apa? Dalam matan dia kata, cuba tengok matan balik. Tengok matan balik. Dia kata apa? Bi'an masdariyah zahiratan. Bi'an masdariyah zahiratan nahu an yaghfirali ma lam tusbaq bi ilmin. Nahu alima an sayakunu minkum marda fa in subiqat bi dhannin fa wajhan. Baik. Kenapa dia syaratkan macam tu? Dia kata aku mensyaratkan pada an al-masdariyah tu, aku syaratkan dia tidak didahului oleh ilmin. Maknanya tak didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas makna yakin. Dia tak didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas makna yakin. Ataupun tak didahului dengan sesuatu yang menunjukkan atas makna zon. Okay. Sebab dia nak jaga daripada mukhaffafah minas saqilah. Mudahnya di sini dia ada 3 hal. An masdariyah dia ada 3 keadaan. Anak padam ya. Dia padam. Ni tak cukup lah. Kalau besar ni boleh. Okay, S ni. Tak. Okay. Kalau sini ada ruang lagi, kita boleh dah bawa tu turun. Ada 3 keadaan. Okey, 1 2 3. 3 keadaan. Ini bayangkan ada nota-nota. Okey. Al-masdari ada 3 keadaan. Yang pertama an yataqaddam alaiha ala an ma yadullu ala al-yaqin. Ala al-ilmi pun ala al-yaqin. Yang kedua an yataqaddam alaiha ma yadullu ala al-dhann. Yang ketiga lam yataqaddam alaihi ma yadullu ala yakin dan juga ala dhann. Ini 3 keadaan an. Ada an hal yang pertama, hal yang kedua, hal yang ketiga. Hal yang pertama, an ni didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas yakin. An yang pertama, an yang didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas yakin. Sama ada dengan lafaz alima ataupun dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan atas yakin dengan makna ilmu. Yang kedua, didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas zon, menunjukkan atas makna zon. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga yang tidak didahului oleh apa-apa yang tersebut tadi. Tidak didahului oleh apa-apa yang menunjukkan atas makna yakin dan juga zon.
Baik. Bila hal yang pertama, kita tengok hal yang pertama, bila didahului an oleh sesuatu yang menunjukkan atas makna hakim, maka wahina idzin takunu an mukhaffafatan minas saqilah. Dan ketika mana an tersebut didahului oleh ilmu ataupun didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas makna yakin, waktu tu an itu bukan lagi an masdariyah, tetapi an yang mukhaffafah minas saqilah. Mukhaffafatan minas saqilah. Asalnya anna, tapi ditakhfifkan jadi an. Ini maksudnya an mukhaffafah minas saqilah. Jadi macam ni. Contoh dia ayat Quran. Kadang-kadang sahabat-sahabat tanya, alima an sayakunu. Alima an sayakunu ayat Quran. Orang kata isu ni nuskah ni salah. Baru ngaji nahwu kan. Orang kata Quran salah terus. Kata nuskah salah. Boleh internet. Jadi alimaan sayakunu. Jadi ni an ni, duduk mengaji an menasabkan fi'il mudhari', tiba-tiba an di sini tak menasabkan fi'il mudhari'. Jadi betul dah yang ni. Cuma dia tak sampai lagi lah. An di sini an mukhaffafah minas saqilah. Sebelum dia didahului oleh alima, sesuatu yang menunjukkan mana yakin. Tak syarat dengan lafaz alima. Lafaz lain pun yang penting dia menunjukkan ma yadullu ala yakin. Sebab tu nak tulis ma yadullu ala al-yakin ataupun ma yadullu ala al-ilmi. Jadi an ni asalnya anna. Dia punya isim dia mahzuf. Isim dia mahzuf. Dhamir lah. Annahu. Alima annahu sayakunu. Dhamir isim anna dia mahzuf. Jadi bila didahului ma yadullu ala al-ilmi, patut tu an bukan lagi an masdariyah tapi mukhaffafah minas saqilah. Tu hal yang pertama. Satu amori wa yakunu al-fi'lu al-mudhari'u ba'daha marfu'an. Fi'il mudhari' selepas dia marfu'. Maka jadilah fi'il mudhari' selepas dia marfu'an dan wa mafsulan, isyarat pula wa mafsulan dengan salah satu daripada empat huruf. Biharfi minal hurufi al-arba'ah. Apa dia? Aku tanfis sin atau sauqa. Aku tanfis atau harfun nafyi. Lepas tu apa dia? Qad dengan lam. Jadi fi'il mudhari' selepas dia alimaan sayakunu. Fi'il mudhari' selepas dia marfu' dan mafsulan diceraikan. Fi'il mudhari' itu daripada an tersebut
dengan satu huruf. Biharfin dengan satu huruf daripada huruf-huruf yang 4 ni. Sama ada harfu tanfis macam tadi sin. Alima an sayakunu, ada sin. Pada mana? Alima an sayakunu. Jadi ada sin. Sin ni dia menceraikan rafa'il mudhari' dengan an. Ataupun huruf nafi. La ke? Lepas tu qad dan juga lau. Jadi kita tengok contoh dalam yang dia bagi. Yang ni sebagai khulasah. Yang kedua, hal yang pertama habis. Ni kita masuk hal yang kedua. Hal yang kedua, an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala dhann. An tadi itu didahului oleh apa yang menunjukkan atas dhann. Jadi pada ketika ini hina idzin yajuzu an takuna an mukhaffafatan min as-saqilah itu yajuzu an takuna masdari ya. Waktu ni boleh dua wajah. Wahina ini yajuzu an takuna antum mukhaffafatan min as-saqilah wa yajuzu an takuna nasibatan. Boleh jadi an mukhaffafah min as-saqilah asalnya anna, boleh juga an tu an yang menasabkan fi'il mudhari'. Boleh dua. Ya Quran, wahasibu an takuna takunu fitnatun. Dua-dua dibaca qiraah. Takuna takunu. Wahasibu an takuna fitnatun, dan dibaca juga wahasibu an takunu fitnatun. Boleh dibaca dua. Ya Quran. Allah. La. Wahasibu alla takunu ataupun wahasibu alla takuna fitnatun. Boleh dibaca dua. Sebab kalau kita bawa al mukhaffafah min as-saqilah pun cukup syarat. Sebab ada huruf nafi lah. Ada huruf nafi. Kerana syaratnya mesti diceraikan antara an dan fi'il mudhari' selepas dia tu dengan salah satu daripada 4 huruf. Harfu tanfis, harfu nafi, qad ataupun law. Ya. Hal yang ketiga alla yasbiqaha ma yadullu 'ala al-'anni wa dhann. An ni tidak didahului oleh apa yang menunjukkan 'ala dhann dan 'ala al-'ilmi. Dua-dua ni tak ada. Jadi waktu ni wahina idzi nasibatan. Wahina idzi yata'ayyan an takuna antu nasibatan. Waktu ni an di sini memang an yang menasabkan fi'il mudhari'. An masdariyah. Itu tiga keadaan. Benda yang nak syarah ni, yang ni dalam matan tadi tu. Jadi kalau baca satu-satu tu memang agak susah. Jadi kita kena masuk dalam syarah terus. Lepas tu nanti boleh kita patah balik. Dan nanti kita akan masuk pula. Hari ni cukuplah yang ni.
Nanti akan masuk pula pada masalah bab idmar an. Ada jawaz, ada wujub. Jawaz kat mana, wujub dekat mana. Cuma secara ngaji dah, cuma sebagai tambahan. Sebab kita tengok kalau nawasibul mudhari' kan ada dua, ma yansibu bi nafsihi, ma yansibu bi an mudmarah. Ma yansibu bi an mudmarah tu bagi dua, jawaz dengan wujub. Tempat yang sama. Benda yang sama aja. Cuma dekat jawaz tu ada tambahan satu lagi. Baik. Baca balik dia punya syarahan dia. Dia kata washtaratu alla tusbaqa al-masdariyatu bi ilmin mutlaqa. Disyaratkan pada an tu bahwasanya disyaratkan tidak didahului an masdariyah tu dengan ilmin, dengan apa yang menunjukkan atas ilmu, atas yakin, mutlaqa. Wala bi zannin, dan tidak didahului dengan zon fi ahadil wajhain. Sebab kalau didahului dengan zon boleh dua wajah. Sebab ihtirazan anil mukhaffafah minas saqilah. Kerana nak jaga. Dia syarat tu kenapa? Sebab nak jaga daripada mukhaffafah minas saqilah. Walhasilu, ni dia buat khulasah. Walhasilu anna li an al-masdariyati bi'tibari ma qablaha salasa halat. Buat khulasahnya bahwasanya bagi an al-masdariyah dengan ambil kira apa yang sebelum dia, sama ada sebelum dia didahului yakin, didahului apa yang menunjukkan atas zon, ataupun tidak didahului kedua-duanya, maka iktibar apa yang sebelum ada tiga hal. Ihdaha, hal yang pertama, an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi, fa hadhihi mukhaffafatun minas saqilati la ghairu. Ni hal yang pertama kita dah sebut dah, didahului oleh apa yang menunjukkan atas yakin. Fa hadhihi mukhaffafatun minas saqilah. Lepas tu tengok kat bawah tu. Kat bawah tu nombor 2. Ta'liq Syekh Muhammad Muhyiddin. Dia kata al-muradu an yakuna ma taqaddama 'alaiha dalan 'alal yakin. Dia tak syarat pun lafaz alima. Yang dikehendaki daripada perkataan an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi itu, an yakuna ma taqaddama 'alaiha, apa yang mendahului akan an tu menunjukkan alal yakin. Sawa'un akana min lafzil ilmi am lam yakun min lafzihi. Sama ada daripada lafaz min ataupun bukan daripada lafaz sama ada daripada lafaz alima ataupun bukan daripada lafaz alima. Maknanya sama ada daripada lafaz ilmu ataupun daripada bukan lafaz ilmu. Nahwu ra'a wa tahaqqaqa wa tayaqqana wa tabayyana. Jadi semua tu bagi faedah bagi memberi makna yakin. Wa kadzalika dhanna, begitu juga dhanna idza urida bihil yakin. Begitu juga dhanna jika dikehendaki dengan dhanna tersebut makna yakin. Kan dhanna ada datang makna yakin. Nahwu dhanantu an sayakumu khalidun. Dhanantu an sayakumu khalidun. Iza aradta bihi makna aiqantu. Jadi sini an didahului sesuai apa yang menunjukkan makna yakin. Jadi kita rafa'kan dia. Dhanantu an sayakumu. Jika kamu kehendaki dengan dhanantu tersebut, makna aiqantu. Aiqantu annahu sayakum. Maksud dia macam tu. Dhanantu annahu sayakum. Fa in kana al-ilmu al-mutaqaddimu la yuqsadu bihi al-yaqin bal yuqsadu bihi adh-dhannu, maka jika perkataan al-ilmu yang mendahului an tu tidak dikosadkan, tidak dimaksudkan dengannya yakin, bukan dimaksudkan dengan ilmu yang mendahului an tu, bukan dimaksudkan makna yakin, tetapi dimaksudkan dengannya makna zon, bal yuqsadu bihi adh-dhann, jaza an takuna masdariyatan nasibatan lil mudhari' wa jaza an takuna mukhaffafatan minas saqilah. Kalau lafaz alima mendahului an, tetapi alima tersebut kita kosadkan makna zon,
alima tersebut dikosakkan makna zon bukan makna yakin. Waktu tu fi'il mudhari' selepas an tu boleh an tersebut boleh kita jadikan an yang menasabkan fi'il mudhari' ataupun an mukhaffafah minas saqilah. Sebab itulah dia kata ayat Quran dibaca walihadza quri'a fi qouli ta'ala afala yarawna alla yarji'a dan yarji'u bi raf'i yarji'u ala anna an as-sabiqah mukhaffafah minas saqilah wa bin nasbi ala anha masdariyah nasibah lil mudhari'. Jadi yara, kalimah yara, ra'a yara kan daripada nawasikh fi'il mudhari'. Ada bagi makna yakin, ada bagi makna zon. Ada bagi makna zon. Kalau dikosakkan makna yakin, maka selepas an di situ an mukhaffafah minas saqilah. Kalau bagi makna zon boleh dua wajah. An di situ mukhaffafah minas saqilah ataupun masdariyah. Lepas tu dia kata hadza tafsil huwa rajih alladhi yuqarriruhu jumhurun nuhah wa alaihi jara Ibnu Hisham huna wa min ajlihi sara li'an al-masdariyati bi'tibari ma qablaha salasu halat. Halatun tata'ayyanu fiha li'an takuna mukhaffafatan min as-saqilah wa halatun tata'ayyanu fiha li'an takuna nasibatan lil mudhari' wa halatun yajuzu fiha al-amran. Wa minal ulama man lam yufassil hadha tafsil. Ni yang tiga hal tu. Ni dia buat khulasah dah, tiga hal. Kemudian dia kata sebahagian daripada ulama dia tidak tafsirkan. Dia tak buat perincian seperti mana yang dibuat perincian oleh Ibnu Hisham. Baik, masuk balik dalam syarah. Hal yang kedua. Tak habis lagi. Hal yang pertama mukhaffafah minas saqilah didahului oleh ilmi. Ya apa ni? An yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi. Lepas tu dia kata wajibu fi ma ba'daha amran. Wajib pada apa yang selepas an ni dua perkara. Ahaduhuma raf'uhu. Kena rafa'kan dia, fi'il mudhari' selepas dia rafa'. Wasani yang kedua fasluhu minha biharfin min hurufin arba'ah. Kita kena fasalkan an dan juga fi'il mudhari' selepas dia tu dengan satu huruf daripada huruf-huruf yang empat. Wa hiya harfut tanfis wa harfun nafyi wa qad walau. Contoh didahului contoh yang difasalkan dengan harfut tanfis ayat Quran nahu alima an sayakunu. Contoh yang didahului harfun nafyi wasani nahu afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaula. Wasalisu contoh yang ketiga yang didahului oleh qad bukan yang fasalkan dengan qad, diceraikan dengan qad. Nahu alimtu an qad yaqumu zaidun. Alimtu an qad yaqumu zaidun. Asal dia alimtu annahu qad yaqumu zaidun. Contoh yang keempat didahului yang diceraikan dengan law. Warabi'u nahu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Allau yasha'u. An ada law. Lepas tu yasha'u bukan yasha'a. Tapi yang ni kena tengok huruf, tengok ayat belakang. Sebab tu dia datangkan wazalika li'anna qablahu afalam yai'asil ladzina amanu. Sebelum ayat allau yasha'. Sebelum dia afalam yai'asil ladzina amanu. Wa ma'nahu fima qalahu al-mufassirun, makna ayat ni qaulullah ta'ala ni afalam yai'asil ladzina amanu afalam ya'lam. Afalam yai'as dengan mana ya'lam. Yai'as di situ dengan mana ya'lam, dengan mana yakin. Wa hiya lughatu an-Nakhai wa Hawazin. Ini antara kabilah Arab yang mana mereka menggunakan yai'as dengan makna ya'lam. Lepas tu dia berdalilkan dengan syair. Qala Suhaim aqulu lahum bisy'bi idh ya'sirunani alam tai'asu ay alam ta'lamu anni ibnu farisi zahdami. Lepas tu dalam tu banyaklah Syekh Muhammad Muhyiddin dia takhrijkan syair ni. Bukan hadis dia ada takhrij, syair pun ada takhrij dia, takhrij syair.
Lepas tu dia sebut dalam tu boleh baca dalam ni, ada riwayat lain, ada riwayat yang lain alam tayasu di situ dengan lafaz alam ta'lamu. Alam tayasu tempat tu ada riwayat lain, yang lain semua sama, tapi pada alam tayasu tu tidak datang dengan lafaz alam ta'lamu. Jadi nak kata didahului sebelum allau yasha'u tu didahului dengan satu didahului dengan ma yadullu ala al-yaqin. Maksud alam tayasu dalam dalam syair tu ai alam ta'lamu. Nak tafsirkan ai alam ta'lamu. Lepas tu kata Syekh Ibn Hisham lagi, wa yu'ayyiduhu qira'atu Ibn Abbas afalam yatabayyan. Qira'ah Ibn Abbas dibaca afalam yatabayyan. Kita baca qira'ah afalam yai'as. Ada qira'ah Ibn Abbas afalam yatabayyan, yang mana yatabayyan bagi makna yakin. Wa 'anil Farra inkaru kauni yai'asu bi makna ya'lamu wa huwa dha'if. Jadi Farra dia ingkarkan yai'as dengan makna ya'lam. Tapi perkataan itu dhaif. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, as-saniyah, yani al-halatu saniyah. Hal yang kedua, an yataqaddama 'alaiha dhannun. An yataqaddama 'alaiha dhannun. Yani ma yadullu 'ala dhann. Tak syarat pun dengan lafaz dhann. Apa-apa yang membagi makna dhann cukup dah. An yataqaddama 'alaiha dhannun fayajuzu an takuna mukhaffafatan minas saqilah fayakunu hukmuha kama zakarna wa yajuzu an takuna nasibatan. Ini boleh dua keadaan. Harus an di situ jadi mukhaffafah minas saqilah, maka hukumnya seperti mana yang kami sebutkan. Hukumnya seperti mana yang kami sebutkan tadilah, maknanya fi'il mudhari' selepas dia marfu' dan mestilah fasalkan dengan salah satu daripada 4 huruf. Dan boleh juga wa yajuzu an takuna nasibatan. Boleh juga an di situ jadi nasibah, an masdariyah, wa huwal arjah fil qiyas wal aktsaru fi kalamihim. Jadi dia tajihkan inilah yang rajih. Kalau salah satu tu mana yang lebih rajih, lebih kuat, iaitu Abu Hasan As-Sayyid Ahmad an jadikan an di situ an masdariyah. Sebab waktu tu tak perlu lagi kita takdirkan. Kita tak irtikab at-takdir. Kan kalau an tu an Allah sama. An apa? Mukhaffafah min sakilah. Waktu tu kena takdirkan annahu. Dia kena takdirkan isim dia, isim anna. Jadi kalau kita bawa an tu masdariyah, itu memang asal. Jadi wal aksar fi kalamihim. Walihaza ajma'u 'ala an-nasbi fi qaulihi ta'ala, dan kerana itulah ajma'u, ni qurra' lah depa ijma' atas nasab, di atas nasab pada firman Allah Taala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku. Ni qurra' ijma' semua baca masuk dengan an. Ahasiban nasu an yutraku. Dan qurra' khilaf pada firman Allah Taala waqtalafu fi qaulihi ta'ala wahasibu alla takuna fitnatun, dan ada baca wahasibu alla takunu fitnatun faquri'a bil wajhain, dibaca dengan dua wajah. Tu hal yang kedua. Hal yang ketiga, al-halatu tsalisah alla yasbiqaha ilmun wala dhannun. Tidak didahului ma yadullu 'ala al-ilmi wala ma yadullu 'ala az-dhann. Fayata'ayyanu kaunuha nasibatan. Waktu ni an di situ an masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari', seperti firman Allah Taala wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati. Lepas tu boleh bacalah kat bawah tu nombor 1. Syekh Muhammad Muhyiddin dia kata al-murad an yakuna al-lafzul mutaqaddimu 'alaiha dalan 'ala dhanni, pada al-halatu as-saniyah tadi.
wa huwa tarjihu ahadi tarafain al-isbat aw an-nafyi sawa'un akana bi lafzi dhann am kana bi ghairi lafzihi, sama ada dengan lafaz dhann ataupun bukan dengan lafaz dhann. Nahu khala wa hasiba. Itu kena antum kena kembali balik kepada bab zanna wa akhawatuha. Zanna apa ni, hasiba, apa semua tu kan kita dah bagi kan. Ada yang bagi mana yakin, ada yang bagi mana zon. Wa min zalika lafzul ilmi idza lam yuqsad bihi al-yaqin bal qusida bihi al-ghalibur rajihu aw ujriya majra al-isyarah kama sabaqa tanbih ilahi fi bayanil halatil ula wa yushtaratu li kauniha masdariyatan nasibatan lil mudhari' ba'da ma yufidu dhann alla yafsila baina an wal mudhari' fasilun ghairu la an-nafiyah fa in fusila bainahuma nahu dhanantu an sayaqumu ali wa khalat an taku wa khalat an sataku wa khalat an dhanantu an sayaqumu ali wa khalat an satakunu fitnah wa khalat an lan yaji'a lam takun masdariyah li'annahu la yufsal bainal masdariyah wa mansubiha wa ta'ayyanat hina idzin an takuna mukhaffafatan min as-saqilah. Bacalah, ini panjang pula. Wallahu ta'ala a'lam, kita berhenti wa amma i'maluha mutmaratan fa'ala darbain. Sampai kat sini dia akan sebutkan pula bab apa ni, an mutmarah. Tadi an zahirah, di sini nak sebut an mutmarah. Ada jaiz, ada wajib. Jaiz ada tempat dia, wajib ada tempat dia. Itu kita akan tengok nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa